Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saya muliakan pengerusi, tuan-tuan imam, para pegawai masjid, ahli jawatan kuasa, para asatizah, tuan-tuan guru, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Baik. Baik, alhamdulillah. Yang pertama sekali, marilah sama-sama kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikurniakan kepada kita, yang mempertemukan kita pada malam ini untuk sama-sama mendengar satu dua kalam daripada kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini kita nak teruskan lagi dengan zikir kita. Kita ingat tadi ada laptop tadi, tapi tak apa. Next time kita pakai laptop lah. Sebab memang kita nak tengok, nak tunjuk doa tu. Tapi tak apalah, hari ini kan lambat pula. Jadi kita teruskan dengan zikir. Kita masih lagi ataupun kita baru sahaja masuk di dalam zikir tidur, azkarun naum. Apakah zikir-zikir sebelum kita tidur yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada dicatatkan di dalam buku ini? Yang pertama sekali adalah kita dah belajar dua dah. Hari ini nak masuk yang ketiga. Jadi yang pertama sekali apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam akan letakkan kedua tangan dia, lalu dia akan tiup nafas. Nafas tu ada air liur sikit. Lalu Nabi baca apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lepas tu Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Okey. Jadi tiup tadi, tiup dulu. Sebagai ulama kata yang sepatutnya tiup lepas bacalah. Tapi dalam hadis ni dia bagi tahu Nabi tiup dulu. Tiup dulu, ada tu baca dekat situ. Lepas tu Nabi mulakan sapu kepala dia, lepas tu muka dia, dan apa yang sampai daripada badan dia. Dia sapu semualah apa yang sampai ke badan. Nabi buat 3 kali. Jadi kita boleh buat apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada tidur. Jadi benda-benda yang kita takut, apa gangguan-gangguan yang berlaku, sama ada gangguan dari bentuk yang nyata, syahadah, benda-benda yang hidup ke, binatang ke, kita takut gangguan tu, kita minta Allah lindung kita. Dan juga gangguan yang berbentuk ghaib, benda-benda yang ghaib tu. Itu pertama Nabi SAW buat. Yang kedua yang kita dah belajar juga adalah kita disuruh juga untuk membaca ayatul kursi, ayat kursi. Kita boleh juga baca ayat kursi. Bacalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sehingga habis. Wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Baca sampai habis. Sebab apa? Sebab doa ini ataupun bacaan ini, siapa yang bagi tahu suruh baca ni? Syaitan yang bagi tahu. Sebab Abu Hurairah nak tangkap dia, nak bawa kepada Nabi. Kan? Syaitan tu takut sebab dah tipu Abu Hurairah 3 kali. Kalau kali ketiga ni, kalau dia tak bagi tahu satu rahsia kepada Abu Hurairah ni, mesti dia tangkap aku bawa kepada Nabi. Dan Nabi kata kalaulah dia ini tak ingat ataupun kalau dia takut, maksudnya dia takut kalaulah dia ini tak teringatkan doa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni dia minta kepada Allah, wahai Tuhan aku, berilah satu kerajaan
la yambaghi ahadam min ba'di, satu kerajaan yang seorang pun tak boleh ada selepas daripada aku. Nabi Sulaiman menguasai jin, menguasai angin, menguasai benda-benda gaib ni dia kuasai. Jadi jangan cakap jin, burung hudhud pun takut dengan Nabi Sulaiman, takut. Kau pergi mana tadi hudhud kan? Jadi hudhud takut. Jadi kalau jin memang takut dengan Nabi Sulaiman. Kalaulah tak kerana itu, Nabi kata, nescaya dia nak tangkap syaitan, nak ikat di tiang masjid Nabi, nak bagi orang lain tengok. Tapi kalau dia teringat doa tu, dia tak buat. Jadi syaitan memang takut dengan Nabi. Jadi dia memang ajar Abu Hurairah, kau baca ni, dan bagi tahu kau satu rahsia, kau baca ni, tapi kau jangan bawa dan jumpa Nabi lah, kan? Jadi kau baca ni, Allah sentiasa akan pelihara engkau dan syaitan tak boleh dokek dengan kau. Jadi kalau kita baca ayatul kursi, pada waktu malam, kita tidak akan didekati syaitan sehingga kita berpagi. Jadi kalau kita ni biasa mengigau apa selalu mimpi polik-polik, apa benda yang boleh kita buat? Kita baca ayatul kursi juga. Jadi ada dua amalan yang telah kita pelajari daripada hadis Nabi ini. Jadi hari ni kita nak masuk minta maaf tuan-tuan. Okay, kita masuk doa ataupun zikir yang ketiga yang boleh kita amalkan daripada kitab Hisnul Muslim ni. Okey. Seterusnya adalah dia tulis dekat situ zikir yang ketiga, dia suruh kita baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi berdasarkan apa yang saya baca tadi, saya dengar ramai yang lancar. Sebab apa? Ada dalam silibus tahlil. Tahlil kita ada kan? Amanah Rasul ni memang ada. Jadi tuan-tuan, maksudnya majoriti semua lancar. Tetapi bacaan ini dianjurkan kepada kita untuk kita baca sebelum daripada tidur. Okey, daripada mana datang amalan ini? Macam mana Nabi suruh kita baca ni? Apa yang membuatkan para ulama kata baca yang ni? Sebab ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim yang daripada Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Abu Mas'ud meriwayatkan, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Sesiapa yang membaca dua ayat ini daripada akhir surah Al-Baqarah pada waktu malam, kafatahu, kedua-dua ayat itu mencukupkan dia. Okey. Yang pertama sekali kita kena tahu ayat Amanar Rasul tu dua ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah, tuan-tuan. Dia bukan tengah-tengah, dia bukan mula-mula, dia last sekali, dua ayat yang terakhir. Sebab tu kita banyak orang yang lancar. Baik. Yang keduanya, apa maksud kafatahu? Mencukupkan dua ayat itu kepada orang itu. Jadi para ulama berbincanglah apa maksud mencukupkan. Jadi di kalangan mereka berpendapat dua ayat ini, ada orang yang faham hadis ni,
dia tak faham baca sebelum tidur. Ada di kalangan orang yang, sebab Nabi kata siapa yang baca 2 ayat daripada surah Al-Baqarah pada waktu malam, fi lailatin, pada waktu malam, kafatahu, mencukupkan dia. Jadi di kalangan ulama faham, ada di kalangan mereka faham bukan baca sebelum tidur. Maksud tu adalah kalau kita bangkit qiyamul lail, cukup baca 2 ayat tu. Kalau kita bangkit qiyamul lail kan, kita solat 2 rakaat, kita baca amanar rasulu bima unzila, cukup. Itu maksud dia. Itu di kalangan ulama yang pertamalah faham kalau bangkit qiyamul lail baca ayat ni. Tapi majoriti ulama faham baca sebelum tidur. Jadi kalau baca sebelum tidur, apa maksud mencukupkan dia itu? Jadi di kalangan mereka faham 2 ayat itu akan mencukupkan dia, ya, ataupun menjaga dia. Kita boleh faham juga menjaga dia daripada benda-benda yang jahat, asyar, dan juga benda-benda yang dibenci. Jadi 2 ayat itu boleh menjaga dia. Kalau ada benda-benda yang jahat ataupun benda-benda yang dia tak suka, kan, dia takut kau apa kau, ada bayang-bayang kau takut, jadi dia menyelamatkan orang ini. Dan di kalangan ulama juga faham, kalau baca 2 ayat ini maknanya mencukupkan dia itu, maksud dia cukup dia itu tak payah bangkit dah qiyamul lail. Kalau dia tak bangkit qiyamul lail pun tak apa, cukup. Yang ni dia, kalau dia tak bangkit pun tak apalah. Maknanya orang soleh dia akan bangkit qiyamul lail. Orang soleh dia akan bangkitlah solat malam ni. Tapi kalau dia tak bangkit pun hari tu tak apa. 2 ayat ni dah cukup. Itu maksud dia. Jadi tuan-tuan, kan kita pun share lah, tuan-tuan okey, share yang malih sunah. Jadi kita bacalah amanar rasul sebelum tidur. Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Jadi kita nak tengok sikit apa maksud amanar rasul. Amanar rasul ni kita tak pernah bahas lah maksud ayat ni. Kalau macam kul huwallah, ayat kursi, saya dah tak terjemah sebab kita pernah bahas dah apa maksud ayat-ayat tersebut. Jadi kita nak masuk amanar rasul. Baik, amanar rasul. Amanar rasul maksudnya rasul itu beriman. Siapa rasul itu? Nabi Muhammad. Maksudnya Nabi Muhammad itu, Rasul Muhammad itu beriman terhadap apa yang diturunkan kepadanya daripada Tuhannya, dan begitu juga orang-orang yang beriman. Makna dia, sekali lagi, Rasul beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya, begitu juga orang-orang yang beriman. Maksud dia orang-orang beriman seperti mana Rasul beriman. Itu maksud amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun, semua mereka, siapa? Rasul dan orang yang beriman itu tadi, amana billahi, beriman dengan Allah. Iman tu apa tuan-tuan? Iman tu apa? Iman itu kita membenarkan, kita benarkan. Maknanya awak beriman, ya saya beriman. Maknanya saya membenarkan benda itu dan juga saya patuh. Itu maksud iman. Kalau orang tu saya benarkan Islam tu benar, tapi saya tak apalah, saya biarlah agama ni, agama lama tok nenek, itu tak beriman, tak ada manfaat. Itu bukan iman, itu hanya membenarkan sahaja. Jadi iman dia mesti iman dan tunduk. Dia mesti membenarkan benda tu, dia percaya benda tu, dan dia juga dia tunduk. Jadi itu maksud kita beriman dengan Allah. Bila kita beriman dengan Allah, kita percaya kekuasaan Allah. Allah itu pengurus kita, pentadbir kita, dialah raja kita, dialah Tuhan kita. Dalam masa yang sama, apa yang dia suruh kita buat. Itu maksud iman. Okey, setiap mereka, iaitu Rasul dan orang yang beriman itu beriman dengan Allah wa malaikatihi, dan para malaikat. Jadi malaikat-malaikat yang disebut di dalam Al-Quran kita beriman semuanya. Sama ada dia disebut nama Israfil, kan? Israfil tu apa kerja? Tiup sangkakala. Jadi kita beriman dengan Israfil. Jibril pun kita percaya. Mikail pun kita percaya. Jadi itu semua para malaikat itu kita beriman. Wa kutubihi, dan juga kitab-kitabnya. Kitab-kitab ini termasuklah suhuf yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi semua kitab kita mesti beriman. Ya. Jadi masalah dia dekat sini kadang-kadang bukan masalah kepada orang Islam, kadang-kadang dia jadi masalah kepada Bani Israel ataupun golongan Yahudi. Golongan Yahudi kan, dan dia beriman dengan Taurat, itu saja, Taurat saja. Lepas daripada tu Injil tak mau percaya, Quran pun tak mau percaya. Orang Kristian pula dia percaya Taurat, dia percaya Injil, Quran dia tak mau percaya. Jadi orang Islam dia percaya Taurat, dia percaya Injil, dia percaya Al-Quran, dia percaya semua sekali. Itulah semua kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa kutubihi wa rusulih, dan rasulnya. Semua rasul dan rasul-rasul yang disebut di dalam Al-Quran ada lebih kurang 25 orang. Ada tak lagi rasul selain daripada 25 orang tu? Ada. Ramai rasul selain daripada, cuma disebut dalam Al-Quran 25. Jadi kita mesti beriman dengan 25 tu. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak membezakan di antara satu rasul dan yang lain-lainnya. Kami tak beza-bezakan rasul ni. Rasul ni nak percaya, rasul ni tak nak percaya. Yang tu tak. Tuan-tuan Jadi ini pun penting juga. Kalau tuan-tuan ingat dulu ada satu kisah, bukan kisah lah, tragedi lah, di Perancis. Surat khabar Charlie Hebdo tu yang buat gambar, lukis kartun Rasulullah kan. Dia lukis kartun, dia kata ini Rasul, dia bubur letak bom atas tu, serban ikat bom kan. Jadi dia kata dia hina Rasulullah, dan nak beritahu ini adalah seorang rasul yang ajar kepada keganasan. Dia lukislah macam tu, serban ikat dengan bom. Jadi orang Islam marah. Sampai kita orang-orang di negara ni, kita tunjuk perasaan, kita tunjuk tak puas hati, tapi sampai di sana tu kita marah sampai kita bunuh dia punya wartawan, pelukis dia tu. Kita cari dan kita ada orang Islam yang bunuh pun. Jadi nak tunjuk orang Islam marah kalau hina Rasulullah. Tetapi dalam masa yang sama tuan-tuan, kalau kita tengok cerita-cerita di TV, kartun-kartun kadang-kadang tu, dia ni Rasul-Rasul ni macam Nabi Isa, Jesus kan, kartun-kartun tu dia buat kelakar-kelakar je. Kita tengok, oh Jesus ada ni kan, Jesus rambut panjang, ada bulat atas kartun tu jalan-jalan, kita golak-golak. Kita Rasulullah kita marah, tapi bila orang main-mainkan Isa, orang main-mainkan Musa, kita tak marah, kita tergolak. Kartun-kartun tu ada tuan-tuan, di TV memang ada. Di TV orang putih lah, tak boleh lah masuk sini. Tapi ada. Tapi kita boleh tergolak kalau kita tengok kartun-kartun, dia orang lukis gambar Moses kan, kita tergolak. Sedangkan patutnya bila kita tengok Isa macam tu, Musa macam tu, dia orang lukis, dia orang main-main. Dalam dunia dia orang ni tak ada apa yang tak boleh golak, semua dia golak. Dia tak tahu batas kan, dia dah tak reti batas. Jadi kalau setakat ahli politik tu memang Nabi pun dia boleh main-main. Dan Isa tu, kita Nabi, dia orang apa? Kristian anggap apa? Anak Tuhan pun dia main-main kan dia. Kan? Jadi sampai kita rasa tak sensitif bila orang golak-golakkan Isa. Jadi benda tu kita kena jaga-jaga. Sebab kita baca ayat ni, la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Kami tak membezakan mana-mana satu rasul pun. Semuanya mulia di sisi kami. Itu maksud la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Semua rasul itu di sisi kami mulia. Tak ada yang Muhammad ya kita marah, yang lain-lain ni tak apa, kita golak-golak ya, tak boleh. Kalau dia lukis gambar Nabi Adam ke apa ke, kita tak boleh tolak ansur. Tuan-tuan wa qalu dan mereka itu berkata, orang yang beriman tadi mereka berkata, wa qalu sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Ghufranak, kami harapkan keampunan Engkau. Rabbana, wahai Tuhan kami. Wa ilaikal masir, kepada Engkau kami kembali. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebankan suatu jiwa kecuali wus'aha. Jadi wus'aha ini ada beberapa terjemahan lah.
Allah tidak membebankan suatu jiwa kecuali apa yang dia mampu. Ada orang terjemah macam tu, illa wus'aha. Ada yang terjemah juga, Allah tidak membebankan suatu jiwa kecuali dengan potensinya, wus'aha. Jadi saya ingat terjemahan ini lebih tepat. Bukan Allah tak bebankan kecuali dengan apa yang dia mampu. Allah tak bebankan, melainkan potensi dia memang mampu. Jadi kalau dia ada satu tanggungjawab, contoh Allah lantik dia jadi Perdana Menteri, malam ni juga dia lantik ahli-ahli kabinet dia. Contohlah, contoh. Contoh. Jadi contoh tuan-tuan, gua okey. Allah takkan bebankan kita, melainkan kita memang mampu. Itu maksud la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat. Bagi dia, orang yang buat itu, bagi jiwa itu, ma kasabat, apa yang dia buat. Maksudnya dia akan dapat pahala apa yang dia buat. Wa 'alaiha maktasabat, dan ke atasnya ataupun dia akan dapat dosa. Laha dia dapat pahala, 'alaiha dia dapat dosa. Dia akan dapat dosa apa yang dia buat, dosa. Itu maksud dia. Rabbana la tu'akhizna, wahai Tuhan kami, la tu'akhizna, jangan kau ambil tindakan kepada kami, in nasina, kalau kami lupa. Ini nasina, au akhtana, ataupun kami silap. Jadi ini doa yang penting juga tuan-tuan. Kita doa kepada Allah sebab kita banyak silap dan kita banyak lupa. Bukan tua-tua, yang muda-muda pun lupa. Jadi kita minta Allah Ta'ala jangan hukum kita atas kesilapan kita, ataupun kalau sebab kita lupa. Rabbana wala tahmil alaina, wahai Tuhan kami, janganlah engkau pegang kami ini, pegangkan kami ataupun kau tanggungkan ke atas kami ini, isran, suatu beban ataupun suatu janji, kama hamal tahu, seperti mana engkau telah pegang ianya ataupun kau bebankannya, alal ladzina min qablina, ke atas mereka-mereka yang sebelum daripada kami. Baik, apa maksud ayat ni? Jangan kau bebankan kami ataupun kau pegang kami di atas suatu janji. Tuan-tuan, kalau kita ingat dulu kisah Bani Israel. Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala, Bani Israel ni kalau kita sebut, kita baca ya Bani Israel, kita baca dalam Al-Quran, kita jangan ingat Bani Israel yang kita baca tu dia orang tu agama lain, tak. Dia orang beragama Islam. Cuma dia adalah pengikut Nabi Musa. Ya Bani Israel. Okey, Bani Israel yang hidup sebelum daripada kita ini, mereka adalah orang Muslim zaman tu. Okey, apa yang Allah Ta'ala tetapkan kepada mereka? Antaranya Allah tetapkan kepada mereka adalah hari Sabtu jangan pergi mana-mana, duduk di rumah ataupun duduk di tempat ibadat, dan jangan buat apa-apa aktiviti keduniaan. Duduk rumah satu hari, ingat Allah satu hari. Okey, ada tak yang lawan benda tu? Ada tak yang langgar? Ada. Jadi kita jangan lupa, Allah dah hukum orang yang langgar hari Sabtu dulu. Bani Israel yang langgar hari Sabtu. Kita hari ni Allah Ta'ala bagi hari apa? Hari Jumaat, kan? Tapi satu hari ke? Tak. Daripada azan Jumaat sampai habis solat, itu pun ada lagi yang langgar. Allah tak bagi. Allah bagi menego tak tuan-tuan? Hari Jumaat, hari Jumaat boleh menego, tapi waktu tu boleh menego tak? Azannya Jumaat tu boleh menego tak? Tak boleh. Macam mana kita tengok hari tu yang meriah sangat berniaga luar masjid? Tuan-tuan, jaga tuan-tuan. Boleh lah, tapi bila azan tutup kedai. Bukan waktu tu budak-budak baru sampai, dia pun tak apalah, biarlah khutbah tengah. Tak boleh. Jadi Allah Ta'ala hukum apa? Orang yang langgar hari Sabtu dulu. Hari Sabtu dulu orang langgar, Allah Ta'ala cerita walaqad alimtumul ladzina i'tadaw. Sesungguhnya kamu telah tahu orang-orang yang telah melampau, tadaw minkum fis sabti, di kalangan kamu pada hari Sabtu, fis sabt, faqulna lahum, lalu kami katakan kepada mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah beruk-beruk. Qiradah maknanya beruk, monyet, khasiin yang hina. Yang langgar hari Sabtu tu semua jadi beruk, terus tukar jadi monyet.
Jadi yang tu kita minta kepada Allah, ya Allah, kalau kami buat silap, jangan kau bebankan kami seperti mana engkau bebankan orang-orang yang sebelum daripada kami. Yakni kita buat salah terus Allah ambil tindakan kepada kita. Ya Allah, kita minta Allah lindung. Isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Sambung. Rabbana wala tuhammilna, wahai Tuhan kami, la tuhammilna wala tuhammilna, wahai Tuhan kami, jangan engkau pikulkan ke atas kami ini ma la taqata lana bih, apa yang kami tak mampu nak tanggung ianya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. 3 benda kita minta kepada Allah. Wa'fu anna, yang pertama wa'fu anna, yang kita ulang 3 kali itu kan, wa'fu anna waghfir lana. Nah kan, jadi okey, tak apa. Wa'fu anna maksudnya apa? Wa'fu anna, afa dalam bahasa Arab tajawuz. Ya Allah, kalau aku buat silap, janganlah kau cari silap tu. Dia macam, saya buat contoh, kalau kita, cikgu kita suruh buat kerja sekolah 10 muka surat, kita buat 2 depan 2 belakang. Cikgu kita buka 1 ada buat 2, 3, 4, 5 tak buat ni. Jadi kita harap buat-buat tak nampak lah. Itu maksud afa. Wa'fu anna, jangan kau ini kenapa tak buat ni, kan tu, jangan kau pandang cari salah kami tu. Itu maksud afa. Wa'fu anna, ampunkan kami. Sebab tu bila diterjemahkan maafkan kami, maafkan kami, ataupun janganlah kau detailkan bondo-bondo yang kami salah tu. Wa'fu anna. Yang kedua, waghfir lana. Ghafar maksudnya tutup dan pelihara kami daripada dosa. Waghfir lana, tutup kesalahan kami, kalau ada salah tutup, dan pelihara kami daripada salah kami itu. Waghfir lana. Warhamna, dan sayanglah dekat kami. Anta maulana, engkaulah maulana. Anta maulana, maula ni wali, perkataan dia adalah wali. Maula ni kita mungkin susah nak faham konsep. Zaman dulu, kalau kita hidup zaman dulu, kita boleh faham apa itu maula. Zaman sekarang ni kita tak boleh nak faham, sebab kita tak ada orang yang kuasai kita sangat. Hatta YB pun tak kuasai kita kan. YB cakap apa, kita tak boleh pakai ni, kita tolak macam tu je. Tapi kalau kita hidup zaman dulu, 1000 tahun sebelum daripada ni, kita akan ada wali, kita akan ada sayyid kita, ataupun orang yang kita panggil maula ni. Maula ni kita tahu dia ini menguasai urusan kita. Dia khabar sekarang boleh makan, baru kita makan. Kau hari ni tak boleh keluar, esok baru kau keluar, baru kita ikut cakap orang ni. Itu maksud maula. Engkaulah maulana. Jadi itulah Allah nak bagi gambaran macam mana Allah nak sifatkan hubungan dia dengan kita, macam dia adalah maula kita, dia tuan kita. Dia cakap apa pun kita dengar. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin, bantulah kami di atas kaum yang kafir, orang-orang kafir. Jadi itu maksud amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kita baca sebelum kita tidur. Okey, dah masuk 3 doa dah. Tuan-tuan banyak sebenarnya tuan-tuan nak baca ni kan. Sebenarnya sebelum tidur tu setengah jam kena duduk dulu kan, baca dulu ni. Jadi kita tengok TV sampai podih mata, lepas tu tidur kan, tak boleh kan. Kita kena amallah sikit-sikit tuan-tuan. Sebab banyak fadilat yang diberitahu daripada amalan-amalan ini. Samalah saya pun, paling-paling pun baca doa masa tadika dulu kan, bismillahirrahmanirrahim, tu dah tidur kan. Banyak amalan tuan-tuan. Okey, kita masuk yang keempat hari ni, yang terakhir lah untuk hari ni. Dia ada banyak ni, ada berapa ni amalan sebelum tidur ni sahaja ada banyak. Ada 3 boleh. 3 boleh tuan-tuan. Apalah, kita mungkin amal setengah pun okey. Kita baru 3. Masuk yang keempat. Kalau tengok kitab tu dia suruh baca bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Kita tengok dulu daripada mana datang doa ini. Ia datang daripada hadis yang diriwayatkan oleh
Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini muttafaqun alaih, sahih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza awa ahadukum ila firasyih." Apabila seseorang daripada kamu ingin tidur ataupun awa nak pergi tidur di katilnya, falyakhus, maka ambillah dakhilata izarihi, ambil kain dalam dia, falyanfut biha, guna kain dalam tu untuk kibas, ambil kain dalam tu untuk kibas ianya firasyahu, katilnya. Jadi yang pertama sekali kita nak kena faham dulu apa bodoh kain dalam ni. Jadi orang hari ni mungkin tak pakai dah kain yang izar ni. Izar ni dia, kalau kita nak bayangkan pakaian orang dulu-dulu ni, dia macam pakaian ihram tu, lebih kurang macam tu lah. Jadi ihram ni ada dua, apa dia, izar yang bawah, izar yang kain tu, satu lagi atas ni kita panggil apa, rida. Rida dan juga izar. Okey. Jadi Nabi bagi tahu apabila seorang-seorang nak tidur, ambil belah dalam izar tu, lalu keluarkan dan gunakan dia untuk apa dia, kibeh katil tu. Okey, jadi para ulama berbincang lah, bondo pula kan. Yang pertama sekali, kenapa nak kena pakai izar? Kenapa tak pakai rida yang atas kan? Atas lagi senang, kat dalam ni kan susah kan. Jadi wallahu taala alam, mungkin disebabkan izar ni dia besar sikit dan dia lebih tertutup. Lepas tu Nabi suruh ambil belah dalam. Belah dalam maknanya dia lebih bersih daripada luar. Luar tu mungkin terdedah bila pakai tu, orang dulu terdedah dengan kekotoran. Jadi Nabi suruh ambil belah dalam tu supaya ketukkan katil dia tu. Okey, itu satu pandangan ulama. Satu lagi, ulama faham sebab salah satu kaedah untuk menghilangkan ain, kalau kita tengok hadis, salah satunya ada dia rendam kain dalam, kain yang langgar dengan kulit ni, dia rendam kain tu. Jadi kemungkinan dia bertujuan untuk boleh menghilangkan benda-benda yang wallahu taala alam, benda-benda ghaib kita tak tahu, ilmunya di sisi Allah. Jadi mungkin itu salah satu hikmah belah dalam. Jadi ada dua pendapat lah kat sini, kenapa belah dalam. Tapi boleh tak kita pakai benda lain? Majoriti para ulama faham sebenarnya tujuan Nabi bagi tahu izar tu, kenapa izar, kenapa kain bawah tu, mungkin disebabkan zaman tu tak banyak orang yang ada kain lebih, tak banyak. Kadang-kadang sahabat ni tuan-tuan memang miskin tuan-tuan. Ada apa? Nabi tanya kat rumah, tak ada apa. Dia ada baju dia selai. Ni bukan zaman Nabi, lepas zaman Nabi tu pun, zaman orang Islam dah kaya tu, Umar ada hantar seorang gubernur, saya pun lupa nama gubernur tu. Bila dia tanya, dia ni bekerja 5 hari 6 hari dalam seminggu tu, tapi satu hari orang cari dia tak jumpa. 6 hari memang ada, satu hari dia akan hilang. Orang report kepada Umar, kenapa gubernur ni tak ada? 6 hari ada, sehari tak ada. Umar marah lah benda ni. Mana boleh gubernur macam ni kan? Umar ni, kalau kita cerita dulu, Umar nak lantik gubernur ni isytihar harta, jangan lantik adik-beradik, no kroni-kroni kan, semua benda tiba-tiba cari tak jumpa. Ini marah Umar ni. Rupanya Umar datang dan Umar jumpa, rupanya gubernur tu ada hanya sehelai pakaian. Satu hari tu sebenarnya dia basuh baju dan dia tak ada baju nak pakai. Tuan-tuan punya macam tu tuan-tuan, punya zuhud ni. Gubernur tak ada selai baju. Jadi kemungkinan Nabi bagi tahu tu sebab mungkin zaman tu kebanyakan orang, majoriti ada sepasang baju. Jadi mungkin ambil belah dalam yang bersih sikit untuk jadi majoriti ulama faham macam tu. Jadi kalau kita faham macam tu, maknanya kita boleh guna apa-apa kain, kalau kita faham macam tu lah. Tapi kalau kita faham yang kedua tadi, mungkin disebabkan boleh menghilangkan penyakit-penyakit ain, jadi boleh juga kita ambil kain izar yang belah dalam ni. Tuan-tuan
Okey, tak apalah. Ala kulli hal, dia punya moral of the story, apa yang paling penting, kibeh dulu kita punya tompek tidur. Kebanyakan orang Arab pun memang dia biar je. Maksudnya dia kalau bangkit tu dia biar je tempat tidur macam tu. Dia tak adalah mungkin macam Jepun tu lipet tak ada kan. Nak tidur kan baru buka. Kebanyakan Arab dia biar. Sebab tu Nabi suruh, disebabkan budaya macam tu, Nabi suruh kibeh dulu. Falyanfut, bersihkan, kibehkan katil dia, wal yusammillah, bacalah bismillah. Fa innahu la ya'lamu ma khalafahu ba'dahu ala firasyih. Sesungguhnya dia tidak tahu apa yang dia tinggalkan selepas daripada dia di atas katil itu. Maknanya selepas dia bangkit tu, dia tak tahu apa benda yang duduk atas katil tu. Dia bangkit dan dia keluar rumah, dia pergi berkojo ke apa, dia tinggal, dia tak tahu apa benda yang datang ke situ. Mungkin daripada serangga-serangga, kala jengking kan. Kadang-kadang ada binatang yang suka menyurup di bawah kan. Jadi benda-benda itu Nabi suruh kita kibeh. Fa iza arada ayyattaji', apabila dia nak mula baring, dah habis kibeh, baca bismillah, kibeh, maka kalau dia nak baring, falyattaji' ala syiqqatil aiman. Kalau dia nak baring, baringlah di atas belah kanan, syiqqah al-aiman. Apa dia panggil? Lambung kan. Mail lambung apa? Lambung maksudnya baringlah di sebelah kanan. Kalau nak mula tidur tu sunnah lah tuan-tuan. Ada orang dia kadang tak boleh, dia sosak napih lah apalah. Tapi kalau dia boleh, baringlah. Sunnah, sebab ini sunnah lah, sebab Nabi suruh. Kalau nak baring, baring di atas lambung belah kanan. Mula-mula nak tidur tu, syiqqatil aiman. Wal yaqul, dan dia bacalah, subhanakallahumma rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi faghfir laha. Yang ni doa yang ada dalam teks tu tuan-tuan. Faghfir laha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Jadi kita nak tengok apa maksud doa tu. Bismika, bismika maksud dia dengan nama engkau. Bi tu maksud dia dengan. Cuma para ulama dia kata bi tu ada banyak. Kalau kita cari dalam belajar dalam bahasa Arab, bi tu ada berpuluh makna. Bi tu saja. Antaranya maksud adalah bi alba lil isti'anah. Ba minta tolong. Jadi kalau kita kata ba ini minta tolong, maksud dia aku minta tolong dengan nama engkau. Itu maksud dia. Jadi kita nak terjemah tu, kita tahu ba ini apa fungsi dia? Minta tolong, isti'anah. Jadi aku minta tolong dengan nama engkau. Rabbi, wahai Tuhan aku minta tolong dengan nama engkau wahai Tuhan aku. Wada'tu jambi, aku letakkan aku punya belakang. Wa bika arfa'uhu, dan dengan engkau, iaitu dengan kuasa engkau, dengan kudrat yang kau bagi ini, arfa'uhu, aku angkat. Aku boleh letak belakang ni dengan engkau, dan aku boleh angkat ini kerana engkau. Kalau tak engkau, aku tak boleh nak buat apa. Fa in amsakta nafsi, sekiranya engkau tahan jiwa aku ini, farhamha. Baik, ada satu perkataan yang menarik kat sini, iaitu fa in amsakta, kalau engkau tahan jiwa aku, farhamha, kau sayanglah dia. Wa in arsaltaha, kalau kau lepaskan dia, fahfadha, kau peliharalah dia. Bima tahfadhu biha ibadik, bima tahfadhu bihi ibadakas salihin, seperti mana engkau pelihara hamba-hamba engkau yang soleh. Okay, jadi kita nak faham apa maksud kalau kau tahan, kalau kau lepah. Jadi dekat daripada hadis ni tuan-tuan, boleh difahami tuan-tuan. Biasa dengar tak orang khabar kalau kita tidur roh kita keluar, Jadi daripada hadis ni kita boleh faham, dia keluar, Tuhan tahan dah, tak bagi masuk dah. Jadi matilah orang tu dalam tidur. Kita tidur, roh kita keluar, Tuhan tahan dia, tak bagi masuk, matilah orang tu. Kalau dia lepaskan, dia masuk balik dalam badan, sambunglah sehari lagi hidup dia. Jadi kita boleh faham daripada hadis ni. Jadi para ulama pun rasa benda ini betul lah, dia bukan rekaan lah, maknanya roh kita keluar ke. Ada hadis yang bagi tahu macam ni.
Cumanya adakah dia keluar itu macam mana dia keluar ketika orang mati? Roh tu keluar macam mana orang mati, macam tu ke waktu kita tidur? Tak. Dia masih lagi, dia keluar tapi dia masih lagi dalam badan kita. Dia masih lagi sekitar badan kita. Dia taklah keluar terus naik ke atas, tak. Dia keluar tapi ada dekat situ. Jadi ulama kata dia panggil al-khuruj al-juz'i, keluar sebahagian. Kalau mati dia panggil al-khuruj at-tam, keluar habis. Itu maksud. Kalau kau tahan jiwa aku ini, kau sayanglah dia. Yang ni kau kurniakanlah dia kebaikan, kau berilah jiwa itu syurga. Kita minta dengan Allah supaya dia kesian dengan jiwa kita, nafs, jiwa kita. Kalau kau lopehkan dia, maknanya dia bagi kita hidup, kau peliharalah dia. Adakah pelihara tu macam mana pelihara seekor lembu? Lembu tu hidup je deh, kan? Makan, tidur, makan. Tak, kita tak minta dipelihara macam lembu. Kita minta Allah Ta'ala pelihara kita seperti mana hamba-hamba dia yang soleh. Apa kelebihan orang soleh? Dia menjaga amal ibadatnya. Selain daripada dia ada makan, kadang-kadang kita ponting bona kita punya target. Katakanlah kita ada target tahunan, anak-anak kita ke apa target kau tahun ni saya mesti dapat 100,000 kan, ataupun dia dapat 1 juta tahun ni, mesti dapat target sale jualan 1 juta kan. Target tu ponting bona, tapi target ibadat dia tak ada. Berapa surah kau nak lancar tahun ni, tak ada kan. Dunia tu dia kerja mana. Yang tu kita tak nak. Kita nak Allah Ta'ala pelihara kita macam mana hamba-hamba dia soleh. Hamba soleh. Berapa satu minggu ni berapa hari kau nak bakit qiyamul lail contoh. Berapa kali kau nak jemaah subuh. Yang tu kita target macam mana hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi tuan-tuan, habislah doa kita yang keempat. Ingat sampai sini dulu tuan-tuan. Ada 4 doa. InsyaAllah tuan-tuan, saya ingat 3 yang pertama ni semua orang boleh lancar. 3 yang pertama apa dia? 3 kul yang tiup tadi tu, sapu. Lepas tu ayat kursi dengan amanar Rasul ni, 3 kita. Jadi balik ni sebelum tidur baca ni dulu. 5 minit sebelum tidur sampai kita baca benda ni dulu tuan-tuan. Dan yang kompak ni kena ada kitab lah. Ada kitab baru boleh lancar. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan tuan-tuan? Tak ada kan? Nak masuk dah kan? Okey. Ini saya tutup dulu lah. Sallallahu ta'ala yanfa'ana bima sami'na wa ayyaj'alana hudatan muhtadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.